terkini. Sudah pasti ini gambaran dan juga suluhan yang akan kita berikan pada hari ini, khususnya berkenaan tentang isu keselamatan cyber. Bersama kami pagi ini, kita mengucapkan selamat datang dan juga terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk Teknologis Dr. Haji Amiruddin Abdul Wahab yang juga merupakan Fellowship Academy of Science. Beliau merupakan Ketua Pegawai Eksekutif untuk Cyber Security Malaysia. Datuk, Cyber Malaysia Madani ini merupakan satu lagi usaha berterusan untuk memastikan keselamatan dunia maya ini dalam usaha untuk kita melancarkan urusan seharian, tetapi aspek keselamatan itu tidak dikompromi. Tapi hari ini merupakan hari sambutan satu yang sangat istimewa, mungkin Datuk boleh kongsikan. Ya. Hari Keselamatan Internet tahun ini adalah merupakan satu hari yang disambut sebenarnya di peringkat global. Okay. Ya, Hari Keselamatan Internet ini kita sambut pada setiap tahun. Sebenarnya bermula pada tahun 2004 oleh sebuah badan namanya INSAFE daripada European Union atau Kesatuan Eropah. Okay. Dan di Malaysia kita mula sambut pada tahun 2010 yang diterajui oleh Cyber Security Malaysia. Okay. Jadi di peringkat global dia ada satu tema dipanggil Together for Better Internet. Tapi di Malaysia, selain daripada kita menggunakan tema global, kita ada tema tempatan untuk tempat di Malaysia sendiri sejak 2015. Dan pada tahun ini kita menyambut dengan menggunakan tema Cyber Malaysia Madani, sentiasa bijak, sentiasa selamat. Dan untuk makluman jugalah untuk semaya dengan Taliha, sambutan Hari Keselamatan Internet ni uniknya, dia disambut pada hari kedua, minggu kedua, bulan kedua setiap tahun. Kalau hari kedua itu hari Selasa, macam hari ini hari Selasa. Okay. Dan minggu kedua, maksud minggu kedua pada bulan kedua iaitu bulan Februari. Okay. Jadi tarikhnya bertukar-tukar, tapi pada tahun ini dijatuh pada 7 Februari 2023. Dan disambut lebih daripada 200 buah negara di seluruh dunia. Jadi ini satu sambutan yang bertujuan untuk mempromosi aspek-aspek best practices amalan terbaik dalam keselamatan cyber, ilmu pengetahuan mengenai isu-isu ancaman cyber dan sebagainya di peringkat global dan juga di peringkat negara. Ya, menyentuh berkenaan tentang isu-isu keselamatan cyber, apa mungkin trend terkini dan juga gambaran situasi terkini ancaman cyber di Malaysia? Okay, ancaman cyber ini sebenarnya dia berlaku tiap hari. Okey. Ya. Bukan hanya di peringkat global tapi juga di Malaysia. Kalau di Cyber Security Malaysia, kita ada satu pusat namanya Cyber 999. Okay. So berdasarkan statistik, dia naik turun lah lingkungan laporan insiden yang diberikan pada kami. Kalau tengok pada tahun 2021, kita menerima dalam 10,016 insiden yang dilaporkan kepada kita dalam pelbagai kategori. Pada tahun lepas dia turun sikit. Kita ada dalam lebih kurang 7,292 insiden yang dilaporkan. Jadi tapi tidak bermakna kita ni selamat. Kalau kita tengok pada statistik tahun lepas, kalau tengok statistik yang diberikan oleh PDRM, laporan kerugian disebabkan oleh insiden cyber, khususnya jenayah cyber, antara Januari hingga Julai 2022, 414 juta kerugian, dan seluruh daripada keseluruhan 2022 daripada Januari hingga Disember 2022, kerugian sebanyak 600 juta ringgit. Jenayah cyber. Jadi nak menunjukkan bahawa ini adalah satu yang memang berlaku. Dia bukan hanya di Malaysia juga tapi di peringkat global. Jadi trend-trend inilah yang memerlukan kepada kita sebagai pengguna internet mempunyai kesedaran. Kesedaran tentang isu-isu ancaman cyber ini. Sebab kita lihat penjaya-penjaya cyber pun mereka memanfaatkan teknologi ini. Modus operandi, kecanggihan mereka bertukar-tukar untuk menjadikan kita ini sebagai mangsa. Sebab itu antara inisiatif yang kita laksanakan ialah seperti Hari Keselamatan Internet ini untuk memberikan kesedaran, memberikan ilmu pengetahuan dan supaya kita menyadari isu-isu ini adalah real. Walaupun kita sebagai pengguna internet, tetapi pada masa yang sama kita tidak lupa bahawa di sana ada juga ancaman-ancaman yang perlu kita ketahui. Okey. Dan kita tak nak menjadi seperti beberapa negara lain yang bila terlalu banyak aspek security semuanya ditutup. Ini tak boleh akseskan pakai VPN dan sebagainya. Tapi apa antara cabaran yang Cyber Security Malaysia sendiri hadapi dalam usaha untuk mendidik penggunaan internet yang beretika di kalangan masyarakat? Proses pendidikan adalah satu yang perlu kita teruskan. Bila sebut tentang keselamatan cyber ni, kita melihat ia secara holistik. Elemen daripada manusia,
Satu lagi elemen proses dan satu lagi elemen teknologi. Teknologi itu kecanggihan teknologi dalam menanganinya. Proses dari segi tabir urus, penilaian risiko dan sebagainya. Tapi aspek manusia adalah antara elemen yang paling kita anggap paling rantaian paling lemah di dalam isu-isu keselamatan cyber. Sebab kadang-kadang kita lah yang sendiri berkongsi data, kita lah yang sendiri klik link-link yang tertentu. Jadi sebab itulah proses kesedaran itu perlu diteruskan. Dan Hari Keselamatan Internet ini yang walaupun kita bermula pada Februari ini, kita akan ada banyak aktiviti program-program sepanjang tahun dalam konteks kita terus-menerus memberikan ilmu, pengetahuan, kesedaran mengenai isu-isu ini supaya walaupun saya kata tadi, walaupun kita menggunakan internet, kita menggunakan dengan penuh sedar. Dengan isu-isu ancaman yang ada di sekeliling kita. Apa mungkin tema sambutan yang akan digarap di bawah Hari Keselamatan Internet 2023 ini, Datuk? Pada tahun ini tema kita adalah Cyber Malaysia Madani. Sentiasa bijak serta selamat. Kita mengambil kira tema ini juga satu dari sudut ini juga sejajar dengan kerangka dasar kerajaan baru yang membangun Malaysia Madani. Dan dalam konsep itu ada elemen yang kita kata konsepnya menyentuh tentang nilai, etika dan juga akhlak. Dan ini penting sebab bagi kita bila seseorang berada di alam maya dia perlu mempunyai ciri-ciri ini. Dalam konteks Malaysia dalam konteks Cyber Malaysia Madani ini kita ada 3 elemen penting yang perlu kita faham, iaitu pertama dari segi aspek etika. Bila kita berada di dalam alam maya, kita kena mempunyai adab. Jangan kita komen sebarangan, kita ada adab, kita menghormati, kita ada tanggungjawab dan kita ada empati kepada orang lain. Itu ciri elemen yang pertama. Ciri kedua atau elemen yang kedua ialah pengetahuan. Maksudnya kita kena memahami, kita kena mengetahui, kita kena menyedari isu-isu ancaman cyber yang ada. Supaya maksudnya di sini kita sebagai pengguna internet perlu ada knowledge, perlu ada ilmu. Kita kena belajar, at least kurang-kurangnya ilmu asas. Dan kita juga mengamalkan amalan terbaik. Dalam contohnya dalam sistem phone kita ke dalam kita ada amalan tempat contohnya ada antivirus dalam komputer kita dan sebagainya. Dan elemen yang ketiga ialah yang kita panggil kesedaran. Kesedaran ni contohnya kita juga menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita dalam konteks memahami isu-isu contohnya modus operandi penjenayah yang sentiasa bertukar. Kejap begini lepas tu kejap begitu. Jadi kita kena menyedari bahawa mereka semakin licik dan semakin bijak. Jadi kalau kita meningkatkan ilmu pengetahuan kita tentang itu, jadi kita akan lebih bersuara. Dan satu lagi dengan adanya elemen kawal kendiri. Jadi itu elemen yang kita katakan kesedaran. Jadi 3 elemen tadi, iaitu etika, pengetahuan dan juga kesedaran. Jadi 3 elemen inilah yang berkait juga dengan elemen tadi yang kita tadi Cyber Malaysia Madani yang merupakan tema Safer Internet Day ataupun Hari Keselamatan Internet pada tahun ini. Bagaimana usaha yang barangkali boleh dilakukan oleh pihak kerajaan, Datuk sebab kadang-kadang bila Datuk sebut tentang antivirus, perisian-perisian tertentu mahal sebenarnya perisian-perisian ini. Jadi bukan tidak semua yang boleh mengeluarkan ratusan ringgit untuk melindungi peranti mereka. Tapi ini bukan satu keperluan yang sangat penting. Bagaimana usaha, jadi situasinya sekarang ada juga di antara para pengguna yang download antivirus yang free, kemudian kena virus balik dekat komputer mereka. Jadi bagaimana untuk memastikan aspek keselamatan ini lebih ramah masyarakat yang tidak begitu banyak dana. Bila Zaliha sebut tentang antivirus, kadang-kadang kita nak lihat benda tu mungkin mahal, tapi taklah. Maksudnya di sini kita mengambil kira bahawa ini ada satu investment, pelaburan untuk keselamatan kita. Kadang-kadang ada orang menggunakan software yang pirated sebab nak murah. Tapi bila dia pirated, itulah menyebabkan adanya loopholes. Menyebabkan adanya lompong-lompong yang menyebabkan penjenayah ke hackers, penggodam sebagainya boleh masuk. Sebab itu murah. Sebab itu dia murah. Jadi kadang-kadang kita kena mengambil kira sebab itu. Sebab itu kita kena, saya kata tadi, ada pengetahuan tentang isu-isu ini. Kalau kita mengambil yang murah ataupun yang free dan sebagainya, itu yang menyebabkan adanya terdedah. Sebab there's nothing free actually, there's always cost there. And at the cost kadang-kadang tu because kita dapat free, at the cost kepada kita. Jadi sebab itulah kita perlu didedahkan isu-isu ini. Jadi menjangkau tanggungjawab kita lah yang menentukan kita nak ke tidak. Terserahlah adakah kita bersedia untuk mengambil risiko tersebut. Jadi itu antara elemen-elemen yang mungkin konten-konten kandungan yang boleh kita jedahkan sebab kita nak menyedarkan pengguna-pengguna internet bahawa nak tak nak bila sebut tentang teknologi ini, termasuklah teknologi internet, dia macam serampat
lapang dua mata. Ada kebaikan, tetapi ada keburukan juga dalam tu. Dan bagaimana kita menanganinya terserah pada kita dengan mempunyai kesedaran dan ilmu mengenainya. Datuk, bagaimana konsep Cyber Malaysia Madani ini boleh memastikan dan juga menjadikan suasana ruang cyber yang selamat? Itu yang saya sebut tadi, 3 elemen tadi yang penting. Ialah kita nak memastikan bahawa pengguna internet didedahkan dengan aspek etika tadi, di aspek pengetahuan. Maksudnya penting mereka memahami dan mempunyai ilmu asas tentang keselamatan cyber. Sebab benda ni kadang-kadang tak diajar pun di sekolah dan sebagainya, kita belajar sendiri. Dan juga aspek kesedaran. Sebab bila kita dalam internet tu, jadi kita bertanggungjawab untuk mengontrol diri kita. Kadang-kadang kita saja nak post ataupun kita sebut macam-macam tanpa kita mengambil kira orang lain. Jadi aspek kesedaran mengenai isu-isu ini juga perlu ditingkatkan. Sejauh mana pula usaha pendidikan untuk para pengguna internet yang masih lagi muda, pengguna-pengguna cilik yang sebab sekarang penggunaan teknologi ini telah pun dikembangkan kepada mereka yang belum prasekolah pun dah start main. Di Cyber Security Malaysia kita ada program di bawah Cyber Safe, Cyber Security Awareness for Everyone. Jadi kita ada pelbagai golongan sasaran, golongan kanak-kanak, wanita dan sebagainya. Dan kita balik kepada program Hari Keselamatan Internet ni, kita menyedari isu-isu ni dan sebab itu kita ada banyak aktiviti. Sepanjang tahun bermula selain daripada hari ini di mana kita ada slot di Malaysia Pagi, tapi Selamat Pagi Malaysia, tapi kita juga ada program contohnya pada sepanjang untuk Hari Keselamatan Internet. Antara aktiviti yang utama kita ada satu program kita panggil Jelajah Anti-Scam Kebangsaan 2023, yang mana jelajah ni kita ada dibuat ikut zon. Kita ada bermula di Selangor, di mana pada 18 Februari ini dijangka Yang Berhormat Menteri Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi dan Digital akan melancarkannya, dan dibuat di Celcom Digi, yang merupakan Tormos, yang merupakan rakan kerjasama kami. Kita ada banyak rakan kerjasama dalam kempen jelajah anti scam ini. Kita ada rakan daripada private sector seperti macam Celcom Digi tadi, kita ada Bank Mualwat, dan kita ada juga NGO seperti MCPF, dan kita ada juga rakan-rakan daripada universiti dan sebagainya. Kita memerlukan semua pihak terlibat sama, sebab kita mahu tanggungjawab isu-isu keselamatan cyber, kesedaran mengenainya ini bukan hanya terletak kepada satu pihak, bukan hanya kerajaan, bukan hanya pada cyber security, tetapi setiap semua agensi termasuk kita sebagai individu memainkan peranan. Jadi kita ada di jelajah anti scam, contohnya antara aktiviti kita yang utama ni, kita ada di Selangor, kemudian kita akan kembang ke Perlis, kita ada di Sabah, Sarawak, di Kelantan, dan kita tamatkan pada bulan Oktober. Daripada bulan 6, 7, 8, 9, 10 tiap-tiap bulan kita ada. Akhirnya kita tutup dengan bulan 10 dan juga jangka dirasmikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital YB Teo Nii Ching. Jadi itu antara program itu pertama. Dan selain daripada itu kita ada juga peringkat antarabangsa sebagai kata tadi. Cyber security ini bukan isu tempatan, ini juga isu global. Jadi kita ada program kita panggil webinar serumpun yang kita akan adakan bersama beberapa negara ASEAN, antaranya Malaysia, Singapura, Indonesia dan Brunei. Dan kita ada juga webinar OIC, Organisation of Islamic Countries, OIC CERT, yang mana contohnya melibatkan negara-negara antarabangsa seperti Oman, Pakistan, UAE. Itu antara aktiviti kita lah. Ini elemen kesedaran yang kita cuba masukkan, dan kempen kesedaran yang kita bersama dengan rakan-rakan kerjasama kita tadi. Saya sebut tadi lah, daripada industri, daripada government agency, NGOs dan sebagainya. Dan kita ada bahan-bahan yang boleh di-download secara percuma di dalam kita punya portal www.cybersafe.my/safer internet day. Jadi ini sebagai usaha nak menyemarakkan, dan dia cover bahan-bahan ini, dia juga merangkumi seperti mana yang Zaliha sebut tadi, untuk sasaran contohnya anak-anak, ada golongan remaja, wanita dan sebagainya. Apa mungkin pengharapan untuk memastikan agar disebutkan oleh Datuk tadi bukan hanya tanggungjawab pihak kerajaan, tetapi perlu juga ada kesedaran sendiri. Mungkin kita perlu ada kesedaran untuk memastikan agar ilmu kita dalam melayari internet itu adalah penting, kerana ramai yang di-scam ataupun ditipu sewaktu internet. Malah ada golongan profesional juga turut terjejas dan juga terkesan. Jadi apa mungkin pesanan untuk pelayar-pelayar internet? Ya, itu saya pesan pertama sekali,
kita kena memahami bahawa bila mana kita berada di alam maya, maksudnya kita melayari internet dan sebagainya, kita tidak keseorangan. Di sana ada pelbagai macam orang. Jadi kemungkinan juga ada penjenayah cyber yang ingin mengambil kesempatan. Maka penting kita sebagai pengguna internet sentiasa berhati-hati, melengkapkan diri kita dengan ilmu asas. Itu yang saya kata tadi, kita kena ada pengetahuan. Pengetahuan supaya kita tidak mudah menjadi mangsa. Contohnya yang saya kata tadi, ada link-link yang orang hantar kepada kita. Kita tak sebarangan klik link itu. Ataupun ada orang yang cuba bagi tahu bahawa ini daripada pihak penguatkuasa, polis ke bank ke dan sebagainya. Bila kita dah didedahkan dengan isu-isu modus operandi penjenayah cyber ini, jadi kita tahu, oh ini adalah scam. Ini adalah satu perangkap kepada saya. Jadi penting nak tak nak kita kena dedahkan diri kita dengan ilmu-ilmu asas mengenai keselamatan cyber, dan kami di Cybersecurity Malaysia antara usaha kami ialah termasuk hari macam kempen keselamatan internet ini dalam rangka untuk memberikan kefahaman dan kesedaran kepada masyarakat, khususnya pengguna internet, supaya mereka lebih bersedia dan berhati-hati bila mereka berada di alam maya. Baik, Cyber Malaysia Madani lebih penggunaan internet yang lebih pintar, lebih integriti. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami. Baru saja kita sempat berbicara dengan Datuk Teknologis Dr. Haji Amiruddin Abdul Wahab yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif untuk Cyber Security Malaysia. Cyber Malaysia Madani merupakan tema Hari Keselamatan Internet bagi tahun 2023. Jadi sama-sama kita sahut seruan ini supaya kita memastikan kita menjadi pengguna internet yang bijak. Kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini.